Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah pelajar-pelajar semua, insya-Allah pada hari ini kita akan meneruskan lagi silibus pembelajaran kita di dalam subjek sains KSSM tingkatan 1. Bab yang terakhir dalam silibus tingkatan 1 iaitu bab 9 berkaitan dengan bumi. Okey. So dalam bab ini akan ada beberapa subtopik dan dalam video kali ini cikgu akan menceritakan tentang subtopik 9.1. Okey. So subtopik 9.1 ini akan menceritakan tentang sistem dan juga struktur bumi. Okey, sistem dan struktur bumi. Okay, sistem bumi. Okay, untuk makluman para pelajar sekalian, di dalam bumi ini, dalam sistem bumi ini kita akan ataupun bumi ini ada sistem yang membentuk yang terbentuk di dalamnya lah, iaitu 4 komponen utama, iaitu atmosfera, biosfera, hidrosfera dan juga geosfera. Okay, di mana keempat-empat komponen yang utama ini adalah saling berhubung kait di antara satu sama lain lah. Okay. So apakah itu hidrosfera? Okay. Hidrosfera ini terdiri daripada zon air, yang mana zon air ini merangkumi sungai, tasik, lautan dan juga air-air yang terperangkap di bawah ais lah, di tempat-tempat yang sejuk kan. Dan juga termasuk juga air-air di bawah tanah dan juga wap air dalam atmosfera. So semua jenis air, zon air ini akan kita golongkan dia dalam komponen hidrosfera. Okay, hidrosfera. Komponen yang kedua ialah atmosfera. Atmosfera ini adalah zon udara yang mana dia akan menyeliputi permukaan bumi lah. Okay. Komponen yang ketiga ialah biosfera. Biosfera ni ialah kita boleh katakan dia adalah zon hidupan, di mana di dalam biosfera ini akan terdiri daripada beraneka hidupan. Okay, seperti manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan seni seperti kuman dan sebagainya lah. Okay. So itu kita akan golongkan di dalam biosfera, dan komponen yang terakhir adalah geosfera. Okay. Di mana geosfera ini, zon batu dan zon tanah ni akan tergolong di dalam komponen yang keempat ini. Okay. Segala zon batu dan tanah yang ada di permukaan bumi lah. Okay. So ada 4 sistem di dalam sistem bumi lah. Okay. Seterusnya kita akan lihat tentang stratifikasi atmosfera. Okay. Apa maksud stratifikasi? Stratifikasi ini berasal daripada perkataan bahasa Inggeris stratification, yang mana di direct translate kan, okay, ke dalam bahasa Melayu sebagai stratifikasi ataupun peringkat-peringkat. Okay, stratifikasi ini adalah peringkat-peringkat lah. So di dalam atmosfera itu akan ada beberapa zon ataupun beberapa peringkat. Okay, yang mana kamu akan pelajari dalam silibus kamu ini adalah 5 lapisan. Okay, atmosfera ini terdiri daripada 5 lapisan, di mana setiap lapisan ni akan ada peranan tersendiri. Okay. Setiap lapisan atmosfera ni akan ada peranannya tersendirilah. Okay. Kamu akan antara lapisan yang ada ialah lapisan troposfera, stratosfera, okay, mesosfera, termosfera dan juga exosfera. Okay, 5 lapisan atmosfera lah. So kita lihat stratifikasi atmosfera yang pertama, iaitu troposfera. So troposfera ni adalah di antara 0 sehingga 13 km dari daratan lah. Okay. Di mana dalam lapisan troposfera ini akan ada tempat untuk benda hidup bernafas lah, seperti manusia dan sebagainya, tempat angin bertiup. Okay. Dekat kawasan ni akan ada awan, ada hujan dan juga salji lah. Okay. So berada dalam kawasan troposfera. Next adalah stratosfera, di mana dia jaraknya adalah 13 hingga 50 km lah dari paras bumi. Okay, di mana di lapisan stratosfera inilah sesuai dan stabil untuk penerbangan kapal terbang. Okay. Dekat lapisan ini juga akan ada lapisan ozon lah, yang mana dalam lapisan ozon ni akan ada gas-gas ozon yang dapat menyerap sinaran UV, okay, daripada matahari lah. Seperti mana yang kita sedia maklum, beberapa tempat di bumi ini telah mengalami masalah penipisan ozon. Yang mana penipisan ozon ini berlaku disebabkan oleh satu bahan yang kita namakan sebagai chlorofluorokarbon ataupun secara ringkasnya CFC.
di mana antara bahan ataupun buatan manusia yang banyak menghasilkan bahan ini adalah racun serangga, peti sejuk, penyamar udara dan sebagainya lah. Di mana CFC ini bertanggungjawab untuk menguraikan molekul-molekul ozon di dalam lapisan ozon ni lah. So bila penipisan ozon berlaku, maka lapisan ozon tu telah lemah lah untuk menapis sinaran UV dari matahari dan boleh menyebabkan pelbagai jenis penyakit lah. Okay, lapisan seterusnya adalah lapisan mesosfera, di mana dia akan berada 50 hingga 80 km dari bumi, daripada daratan lah. Okay, di mana dekat kawasan ini akan berlakunya pembakaran dan penghancuran meteorit. Okay, dekat lapisan mesosfera. Seterusnya adalah termosfera. Okay, termosfera ni juga dikenali sebagai ionosfera. Okay, di mana dekat lapisan inilah akan ada ion-ion yang mana fungsi ion ini adalah untuk memantulkan gelombang-gelombang radio. Okay. Selain itu aurora, kalau siapa yang tak pernah tahu, aurora ni adalah jalur-jalur cahaya lah yang berwarna-warni terhasil daripada tindakan zarah-zarah yang bercas. Okay. Berlakunya tindak balas di antara zarah-zarah bercas dengan magnet bumi lah. Okay. Bila bertemu dengan nitrogen dan juga oksigen dalam lapisan atmosfera, so dia akan menghasilkan pelbagai jenis warna. Okay, so fenomena tu kita namakan sebagai aurora. Lapisan yang kelima adalah yang kamu perlu pelajari adalah lapisan eksosfera, di mana jaraknya adalah 480 km ke atas, di mana pada lapisan ini akan ada gas-gas ringan seperti helium dan juga hidrogen. Okay, kita boleh katakan udara di lapisan eksosfera ni bertambah nipis. Okay, semakin menghala ke angkasa lepas dia semakin bertambah nipis lah. Okay, dekat lapisan ni akan ada satelit komunikasi yang mana satelit yang komunikasi ini akan mengorbit bumi ataupun mengelilingi bumi lah. Di mana satelit ini akan membolehkan panggilan telefon serta siaran televisyen dapat diterima oleh manusia. So dekat lapisan ni lah akan ada pelbagai jenis satelit Measat dan sebagainya lah. Okay. So ini adalah gambaran tentang hubungan tekanan udara serta altitude ataupun ketinggian. Okay. Okay. Seperti mana dekat pada atmosfera, dalam lautan juga akan ada pelbagai lapisan ataupun stratifikasi. Okay. Yang mana di dalam lautan kita boleh bahagikan kepada zon-zon yang berbeza. Okay, di mana akan ada zon yang boleh ditembusi cahaya, akan ada yang zon yang langsung tidak boleh ditembusi oleh cahaya. Okay. Okay, so pada stratifikasi lautan kita akan ada 3 jenis stratifikasi. Okay, bermula dengan zon permukaan, okay, kemudian zon tengah malam dan akhirnya zon gelap. Okay. Dalam zon permukaan ni, airnya sangat cetek lah dalam zon ni, antara 0 hingga 200 meter sahaja. Di mana dalam zon ini air sangat cantik dan cahaya boleh lagi bergerak menembusinya lah. Okay, so dalam ni akan ada banyak habitat tumbuhan sebab ada cahaya lagi. Okay, kemudian kita pergi di antara 200 sehingga 1500 meter dalam paras laut kita akan masuk zon tengah malam. Di mana dalam zon tengah malam ni ada cahaya tapi sangat sedikit lah. So dalam zon tengah malam ni tumbuhan sangat sukar untuk hidup. Okay. Tapi pada zon tengah malam ni akan ada habitat haiwan-haiwan laut yang besar lah seperti sotong raksasa kan. Dan juga beberapa spesies ikan paus. Dia akan hidup dalam zon tengah malam ni. Kita pergi lagi dalam kedalaman 1500 ke atas. Okay, kita namakan dia sebagai zon gelap di mana zon ni sangat dalam dan tidak akan ada cahaya yang boleh sampai dalam zon ini. Okay. So kebanyakan haiwan yang pernah dijumpai dalam zon gelap ini akan mempunyai badan yang berkilau atau dia boleh menghasilkan sesuatu bahan yang membolehkan dia bersinar di dalam kegelapan ataupun dalam zon gelap tersebut lah. Okay. So 3 stratifikasi dalam lautan. Okay, seterusnya kita akan lihat tentang taburan air di bumi. Okay, seperti mana kita sedia maklum, bumi ini terdiri daripada 70% air dan 30% daratan. Lebih kurang lah. Okay. So kebanyakan air akan berada di lautan. Okay. Semua orang pernah dengar proses penyejatan. So air laut dia akan mengalami penyejatan. Okay. Sebelum
dia ditiup ke daratan dan turun balik ke bumi ni sebagai hujan lah. Okey. Dan dia punya kitar tu, air hujan tu yang akan jatuh ke sungai akan terus mengalir ke laut dan kemudian akan disejak kembali lah. Okay, so kitar air ni akan berterusan. So daripada proses kitaran ni, kita boleh katakan bahawa isi padu ataupun jumlah air di dalam bumi ini, termasuklah di dalam atmosfera, adalah sentiasa tetap. Okay. Cuma dia berada pada tempat yang berlainan lah. Okay. Okay, ini adalah gambar rajah yang cikgu screenshot direct daripada buku teks. Okay, ini adalah menunjukkan taburan air di bumi ataupun kitar air. Dia bermula dengan simpanan air dalam lautan mengalami penyejatan. Okay, proses yang pertama. Kemudian air yang tersejat itu akan terkondensasi menjadi awan. Okay, simpanan air dalam atmosfera akan ditiup ke daratan. Okay. So akan berlakunya hujan. Jika kawasan tersebut di kawasan tanah tinggi, okay, ataupun di kawasan pegunungan, dia boleh menjadi ais lah ataupun salji. Okay. So akan ada air yang mengalir ke sungai, akan ada air yang meresap ke bawah tanah dan sebagainya. Okay. Akan ada yang menjadi mata air, akan ada yang sampai ke kawasan tasik menjadi simpanan air tawar dan sebagainya. Okay. So aliran sungai ni dia akan membawa ke lautan dan ada juga simpanan air tawar ni akan tersejat juga. Okay. Untuk membentuk awan lah. So kitaran ni akan berterusan sehinggalah bumi ini kita boleh kata kiamat lah. Okay. So kita boleh katakan bahawa isi padu ataupun jumlah air di dalam bumi ni adalah tetap. Cuma kadang-kadang dia akan berbentuk cecair, kadang-kadang dia berbentuk wap air. Bergantung kepada keadaan di sekitarnya lah. Okay. Okay, seterusnya lapisan bumi. Setelah kita melihat tentang lapisan atmosfera dan juga lautan, kita masuk dalam sikit, kita akan lihat tentang lapisan bumi. Okay. So bumi boleh dibahagikan kepada 3 lapisan utama. Di mana lapisan-lapisan ini dibahagikan berdasarkan sifat fizikalnya. Okay. So 3 lapisan utama ini ialah kerak, mantel dan juga teras. Okay. Kerak, mantel dan teras. Okay. Di dalam lapisan mantel kita boleh bahagikan lagi kepada beberapa komponen seperti litosfera, astenosfera dan juga mesosfera. Okay. Di mana litosfera ni meliputi kerak dan juga bahagian atas mantel. Okay. So kita akan ada kerak bumi dan kita akan ada litosfera lah. Litosfera ni bahagian kerak bumi dan juga bahagian atas mantel. Kemudian kita akan ada mantel dan teras. Teras akan ada teras luar dan juga teras dalam lah. So bahagian mantel akan ada litosfera, astenosfera dan juga mesosfera. Okay. So ni adalah lapisan-lapisan utama bumi. So kita boleh katakan setakat maklumat ataupun setakat ilmu yang ada di dalam bumi ini, kita boleh katakan bumi ni satu-satunya rumah yang wujud bagi semua hidupan lah. Okay. Kerana kita boleh katakan keadaan di bumi ni adalah sesuai kerana suhunya tidak terlalu panas atau sejuk berbanding dengan planet-planet lain yang diketahui oleh manusia lah. Okay. Ini disebabkan oleh kedudukan bumi ni tidak terlalu jauh, okay, dan tidak terlalu dekat dengan matahari. Okay. Dan kewujudan air dan oksigen di bumi juga menyebabkan akan planet bumi ini sesuai untuk hidupan. Okay. So disebabkan itulah kita ni selaku manusia perlulah sentiasa mencintai bumi dan sentiasa menjaga alam sekitar dengan baik. Okay. Kerana kalau musnah bumi ini, kita tak ada tempat lah nak pergi. Okay, tak ada planet lain kita boleh tumpang. Okay. So tamatlah subtopik 9.1. So, kita akan jumpa dalam video seterusnya. So dalam subtopik 9.1 kamu telah mempelajari tentang lapisan-lapisan yang ada di dalam bumi serta komponen-komponen utama di dalam bumi. Okay. Sehingga berjumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.